Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, ini kelas pertama kita untuk chapter 1, Introduction to Multimedia. DEC 40082, Interactive Multimedia Application. So, untuk topik satu ni, apa yang akan awak belajar ataupun apa akan kita tengok adalah yang pertama, History of Multimedia. Kemudian, what is multimedia? Apa yang dikatakan multimedia tu? Definition multimedia. Perkataan multimedia tu datang daripada mana? Kemudian, apa yang kita nak katakan istilah hypertext dan hypermedia? Kemudian, kenapa multimedia ni digunakan? Kemudian, kita akan tengok jenis-jenis multimedia ataupun type of multimedia. Kemudian, delivering and using multimedia. Kemudian, application of multimedia. Multimedia system karakteristik dengan overlapping teknologi. So, history of multimedia. What can we say about the evolution of media that has taken place for thousands of years? Since the dawn of time, people have had the need to communicate with one another. This create what we call as communication media. So, media. Kalau dulu kita tengok, kalau tengok dokumentari, ada pasal orang dulu-dulu zaman paleolitik ke apa, ada jumpa gambar binatang, dia lukis dekat dinding gua. So, itu macam mana orang dulu merekod aktiviti ataupun merekod kisah sesuatu ataupun sesuatu event yang pernah berlaku, dia rekod dengan cara melukis gambar di dinding gua. So, kaedah pertama merekod message adalah dengan cara melukis di dinding gua. So, sampai sekarang kita boleh lihat message yang disampaikan orang dulu pada dinding gua tu. So, yang itu kita namakan dia sebagai image. Dia lukis gambar dalam bentuk gambar, lukisan, image pada dinding gua. Kemudian perubahan zaman, selepas daripada lukis, dia dah mula mengukir pada batu. So, sebab tu kita ada jumpa bahan-bahan sejarah yang lama yang kita panggil batu bersurat. Dia lukis teks ataupun gambar, dia ukir batu dengan gambar ataupun tulisan pada zaman tu. Kemudian, daripada mengukir di atas batu, terciptanya kertas pula. So, rekod-rekod tadi, gambar tadi, tulisan yang diukir atas batu tadi dah dilukis pula di atas kertas. Dah lebih mudah dibawa ke mana-mana. Kemudian terciptanya huruf Roman yang kita belajar sekarang ni lah. A, B, C, D tu dipanggil huruf Roman. So, daripada huruf Roman tu dah boleh terhasilnya surat khabar pada zaman dahulu ataupun majalah. Dan sekarang ni teknologi dah semakin maju, kita dah menggunakan global computer network ataupun internet lah. Dah ada komputer, so kita dah boleh menaip huruf-huruf tadi di dalam komputer. Gambar yang kita ambil dah boleh diletakkan dalam komputer. So, newspaper were perhaps the first mass communication medium to employ multimedia. They use mostly text, graphic and image. So, dulu konsep multimedia yang pertama digunakan adalah dalam surat khabar yang digunakan secara meluas. Dalam surat khabar kita tahu, kita boleh tengok ada teks, ada tulisan, ada grafik dan ada image ataupun gambar. So, tiga benda ni adalah elemen multimedia. Elemen yang pertama, teks. Itu kita panggil media element, teks. Kemudian grafik and image. So, gabungan teks dan grafik, yang tu kita namakan multimedia. Sebab daripada satu elemen, teks dan image ataupun grafik tadi, kita gabung, dah jadi multimedia. Dah lebih daripada satu. Itu dalam paper. Dalam paper, kita boleh ada image dan teks. Tak boleh masuk audio, tak boleh masuk video atas kertas, betul? So, itu yang pertama. Kemudian,
pada tahun in 1895, Guglielmo Marconi sent his first wireless radio transmission. So pada tahun 1855, Guglielmo Marconi ni menghasilkan ataupun berjaya menghantar wireless radio signal dekat Itali. So di situlah bermulanya teknologi radio. So kita dah boleh hantar suara, dah boleh rekod suara. So ada pertambahan baru dalam elemen multimedia ni, ada audio. So kita dah boleh dengar radio, boleh dengar suara. Kemudian pada tahun ataupun pada abad ke-20, television was the new media for the 20th century. It's bring the video and has since changed the world of mass communication. So bila nyata hasilnya TV, teknologi dah mengubah dunia dalam sistem komunikasi secara global. Dekat TV kita dah boleh tengok teks, kita boleh tengok image and grafik, kita boleh tengok animation, kita boleh dengar suara dan kita boleh tengok video ataupun dah ada pergerakan dalam TV. So itu sejarah perkembangan multimedia. So dari mana datangnya perkataan multimedia ni? So terhasil daripada dua perkataan dalam bahasa Latin. Iaitu yang pertama multi, yang bermaksud many ataupun much, banyaklah. Kemudian medium ataupun media, an intervening substance through which something is transmitted or carried on. So medium di mana satu bahan tu dihantar ataupun disampaikan. So daripada perkataan bahasa Latin ni terhasillah perkataan multimedia. So multimedia can be any combination of text, graphic, sound, animation and video to effectively communicate ideas to users delivered by computer or any other electronic device. So multimedia ni combination 5 benda tadi. 5 benda tadi, kalau satu kita panggil multimedia element, media element. Ni hanya satu benda. Text, grafik, sound, animation and video. Dan bila digabungkan, kita panggil dia multimedia sebab dia dah ada banyak, lebih daripada satu. So ini lagi satu definition daripada Tay Vaughan. Multimedia is any combination of text, art, sound, animation and video. It is delivered to the user by electronic or digitally manipulated means. Multimedia project development requires creative, technical and organizational and business skill. So bila melibatkan elemen multimedia ni, kita nak bangunkan satu bahan yang dipanggilkan multimedia, kita kena kreatif. Tujuan dia supaya bahan yang kita bangunkan tu menarik minat orang untuk tengok. So multimedia is the presentation of usually interactive computer application incorporating media elements such as text, graphic, video, animation and sounds on computer. Itu definition yang diberi oleh Stephen McLaughlin. So definition, multimedia is the field concerned with the computer control integration of text, graphic, drawing, still and moving image ataupun video, animation, audio and any other media where every type of information can be represented, stored, transmit and processed digitally. So itu bahan yang multimedia. Kemudian multimedia application pula is an application which use a collection of multimedia source, example text, graphic, image, sound, audio, animation or video. Hypermedia pula can be considered as one of the multimedia application. So multimedia adalah bahan dia. Multimedia application pula dekat mana bahan multimedia tu ada. So contoh asas multimedia yang awak dah biasa pakai, YouTube, Facebook, itu adalah multimedia application.
paling asal biasa yang kita pakai adalah, yang biasa awak pakai sekarang ni, Facebook. Facebook adalah multimedia application. Yang ada di dalam tu adalah multimedia ataupun bahan dia. So dekat Facebook, awak boleh tengok video, awak boleh tulis komen, boleh tulis cerita ke, boleh tulis. So awak boleh control Facebook dekat mana awak nak klik. So itu multimedia application. Hypermedia ni adalah hyperlink. Contoh dekat Facebook, ada orang letak video daripada YouTube. So bila awak klik dekat video tu, dia akan pergi kepada YouTube. Itu adalah hypermedia ataupun kita panggil hyperlink. Dia link satu bahan lain ke dalam satu platform lain. Kita boleh access. So hypertext pun macam hyperlink. Yang hypertext ni yang biasa awak guna boleh dalam PowerPoint. Contoh awak buat hyperlink satu perkataan, bila klik dekat situ dia akan pergi kepada satu file yang lain ataupun pergi terus kepada page yang lain. Dekat internet pun ada. Kalau awak buka satu-satu laman web, dia akan biasanya teks tu akan warna biru ataupun ada line dekat bawah dia. Bila awak klik, dia akan pergi kepada satu page yang lain. So itu hypertext ataupun hyperlink. So hypertext ataupun hyperlink an extension to hypertext that supports linking graphic, sound and video element in addition to text element. So the World Wide Web is a partial hypermedia system since it supports graphical hyperlinks and links to sound and video files. New hypermedia system under development will allow object in computer videos to be hyperlinked. So, World Wide Web, www ni lah yang awak dah pakai internet ni. Bila awak buka satu benda, awak baca satu-satu info, contoh biasanya dekat Wikipedia. Bila buka, kita type pasal info apa-apa, dia akan bagi definition tu. Dekat definition tu pula ada teks yang warna biru ataupun yang ada line bawah dia. Bila awak klik, dia akan pergi satu information lain. So itu hypermedia. Dia boleh link kepada page-page yang lain ataupun information yang lain. Macam mana kita panggil hypermedia tadi? Hypermedia ni dia boleh link. Bila kita klik, dia boleh pergi pada teks. Bila dia klik, boleh pergi pada video ataupun pergi pada lagu, bunyi sahaja ataupun pergi kepada grafik. So, kenapa multimedia ni digunakan secara meluas sekarang ni? Kerana ease of use, mudah digunakan. Intuitive interface. Antara muka dia menarik. Contoh macam awak buka Facebook lah. Susunan dia untuk mudahkan kita guna. Dekat tepi ada menu, boleh tengok friend list, boleh tengok gambar. So, kemudian immersive experience, pengalaman yang menarik ataupun pengalaman yang baru, banyak macam-macam dalam multimedia ni. Kemudian self-paced interaction and better retention. Kita boleh kontrol sendiri bahan multimedia tu. Dekat Facebook kita boleh kontrol nak tengok apa. Kita boleh scroll. Boleh remove friend. Better understanding. So dengan yang ada combination of multimedia ni, kita lebih mudah untuk memahami sesuatu benda. Sebab itulah iklan produk-produk dia buat dalam bentuk multimedia ni. Dia buat dalam bentuk video. Bila dalam bentuk video, ada pelakon, kemudian ada bunyi lagu, ada teks, ada tulisan yang menerangkan satu-satu produk tu. So lebih mudah untuk kita ingat dan faham konsep apa yang message yang ingin disampaikan. Kemudian cost effectiveness. Cost dia lebih efektif dengan bahan multimedia ni berbanding contoh keluarkan kos untuk iklankan satu produk hanya untuk dalam bentuk teks, tulisan saja. So kesan dia, kos untuk buat billboard, kalau tulis teks sahaja, kos dia sama macam kos billboard yang ada gambar, ada image. So rugi. Bila ada tulisan saja, orang susah nak faham. Lepas tu nak baca pun ambil masa, susah nak ingat. Macam korang lah, baca nota susah nak ingat. Bila tengok video, senang je ingat video tu macam mana. So more fun, greater efficiency.
So multimedia has a number of distinct and unique features including, so menurut Edgar Dale, dia dah buat kajian, contohnya kalau dengan secara membaca sahaja, macam awak baca buku lah, hanya 10% sahaja apa yang awak baca tu awak boleh ingat dan faham. Kemudian kalau awak dengar sesuatu info, hanya 20% sahaja yang awak boleh ingat dan faham info tu. Dengan melihat, kalau awak tengok gambar saja ataupun tengok video yang tak ada bunyi, 30% sahaja yang awak boleh ingat dan faham. So sekiranya ada gabungan multimedia, ada teks, ada audio, ada animation, ada video, so lebih daripada 50% awak boleh faham dan ingat mesej yang disampaikan. So ini satu lagi yang percentage yang saya bagi tahu tadi, so boleh baca sendiri nanti. So type of multimedia, ada dua jenis multimedia ni yang kita panggil. Yang pertama dipanggil linear multimedia. User have very little control over the presentation. Kemudian non-linear ataupun interactive multimedia, users dictate the flow of delivery, user control the flow of the show. So linear multimedia ni contoh macam awak pergi tengok wayang. Movie itu adalah satu bahan multimedia yang telah dibangunkan. Awak beli tiket, masuk duduk dalam wayang, tunggu wayang start, dah start, lepas tu sampailah contoh kalau sejam setengah, lepas sejam setengah habis awak keluar balik, ataupun tengah-tengah cerita awak pergi toilet 10 minit, so lepas balik toilet cerita dah ke depan 10 minit, so awak tak boleh kontrol. So linear multimedia ni yang kita tak boleh kontrol, kita hanya boleh tengok sahaja. Kemudian non-linear multimedia ataupun interactive multimedia ni kita boleh kontrol dia. Macam awak buka Facebook, awak boleh kontrol dia, nak tengok apa, nak buka bila. Kalau awak tengok movie pun, awak boleh kontrol movie tu. Boleh nak pergi toilet, boleh pause kejap, pergi toilet kejap, balik toilet, play balik. So itu kita panggil non-linear multimedia ataupun interactive multimedia. Kita boleh kontrol sendiri. So selepas ni sepatutnya awak boleh bezakan apa dia linear multimedia, apa dia non-linear multimedia. So ini apa yang saya cerita tadi lah. Linear multimedia, ada bagi tahu maksud dia. The user sit back and watch the presentation. The presentation normally plays from the start to end or even loops continually to present the information. A movie is a common type of linear multimedia. So saya dah bagi contoh tadi. Awak pergi tengok wayang, itu salah satu contoh linear multimedia. Kita tak boleh kontrol dia. Tokey wayang yang kontrol. Kemudian interactive multimedia, the user control the delivery of element to control the what and when. User have the ability to move around or follow different parts through the information presentation. So advantage dia, complex domain of information can be presented. Disadvantage, user might lost in the massive information highway. Useful for information archive, encyclopedia, education, training and entertainment. Okay, so apa yang saya dah cerita tadi, interactive multimedia ni kita boleh kontrol. Kita nak tengok bila, kita nak tengok apa. Kemudian kita tengok what is multimedia project. So satu projek multimedia tu, apa yang dimaksudkan projek multimedia tu? Awak nak buat nanti bahan multimedia tu kita panggil projek dia. Itu adalah satu projek. So the software vehicle, the message and the content together constitute the software vehicle, the message and the content together constitute a multimedia project. So multimedia project ni mesti melibatkan software vehicle. Maksud dia software apa yang awak guna untuk bangunkan bahan tu. Contoh paling asas yang awak biasa guna, PowerPoint. Microsoft Office, PowerPoint. Itu adalah satu contoh asas software yang digunakan untuk bangunkan bahan multimedia. So bila awak guna software tu, dalam tu benda apa awak nak masukkan? Mesej dia apa? Isi dia apa?
Contoh awak nak buat presentation subjek. So untuk subjek multimedia interaktif nanti korang akan guna PowerPoint lah. Untuk buat lab, untuk buat presentation. So bahan apa yang kena masukkan. So gabungan tu kita panggil multimedia project. So a multimedia project shipped to end user with or without instruction is called a multimedia title. So projek yang awak dah buat tadi, awak hantar dekat saya ataupun awak hantar dekat siapa-siapa bila contoh presentation tu, itu kita panggil multimedia title. So project can also be launched into the web. So boleh masukkan dalam web kalau kita bangunkan bahan multimedia tu dalam bentuk web based. So authoring tools are used to merge multimedia element into a project. So dalam PowerPoint, asas dia ataupun software apa-apa pun, bila kita buka, dia ada tools dia. Alat-alat dia yang kita guna. Contoh kita nak paste gambar, nak masukkan tag, nak tukar size tag, nak tukar teks apa, nak tukar size font, nak spacing apa. So itu kita panggil authoring tools. Kita nak masukkan video dalam tu. So itu dipanggil authoring tools. So these software tools are designed to manage individual multimedia element and provide user interaction. So paling asas yang saya bagi tahu tadi, PowerPoint, awak boleh set animation dia dengan tekan enter, teks tu akan keluar macam mana ataupun next slide akan keluar macam mana. So itu authoring tools yang digunakan dalam software tools PowerPoint. So delivering and using multimedia. Macam mana kita nak hantar bahan multimedia dulu. So the primary media for delivering multimedia project, compact disc and digital compact disc and digital versatile disc. So CD-ROM ataupun DVD. Tapi sekarang ni pun dah jarang guna. Sekarang ni kita dah guna soft copy, kita boleh transfer through WhatsApp, boleh transfer through Telegram, boleh transfer through email. So macam-macam kaedah sekarang, dah tak perlu nak burn dalam CD. So the multimedia project can also be delivered online webs and through PDAs handheld device. So ini yang saya kata tadi, guna email, guna Telegram, guna WhatsApp. So sebelumnya ada kaedah transfer yang secara online. CD-ROM is the most cost effective distribution medium for multimedia project. CD-ROM lah yang ada, yang boleh transfer, yang boleh kita simpan file yang besar. So it can contain up to 80 minutes of full screen video or sound. So dulu CD-ROM ataupun DVD lah yang paling efektif boleh simpan file size yang besar sebelum adanya external hard disk, sebelum adanya thumb drive ataupun pen drive. So sekarang ni dah ada pen drive, dah ada thumb drive, boleh transfer juga masuk dalam phone. So itu kaedah yang ada zaman sekarang. So multimedia can be delivered online. So online tadi saya bagi tahu tadi, contoh kita guna Telegram, guna email. Bila menggunakan kaedah online, ada macam-macam teknologi. Ada menggunakan copper wire, yang menggunakan fiber optik, ataupun menggunakan radio ataupun selular. So apa tu? Copper wire, kalau yang guna streaming, slow sikit lah. Kemudian fiber optik ataupun glass fiber ni, fiber optik yang sekarang ni, Unify fiber, lebih laju. Kemudian menggunakan radio ataupun selular, line handphone. So macam mana kita hantar guna copper wire, fiber optik, radio selular ni? Itu tadilah yang guna email tadi. Network lah, kita guna internet. Melalui email, melalui Telegram, melalui WhatsApp. So application of multimedia, dekat mana dia guna? Yang normal diguna, yang pertama dalam business. So business application for multimedia include presentation training, marketing, advertising,
product demo, database, katalog, instant messaging and network communication. So dalam bisnes, multimedia banyak digunakan. Yang pertama dalam presentation. So satu company nak dapatkan projek ataupun nak promote barang dia dekat satu company yang lain. So dia boleh datang dekat company tu dengan bawa presentation dalam bentuk PowerPoint ke ataupun apa-apa bahan yang lain. Kemudian untuk marketing, advertising produk, demos, nak iklankan produk, nak tunjuk cara guna produk. So mostly sekarang ni orang tunjuk cara guna produk dekat Facebook. Tunjuklah, adalah siapa-siapa Insta famous ke artis ke cerita cara guna. So itu salah satu bahan multimedia. Advertising, iklan dekat TV yang kita tengok tu, ataupun dekat tepi highway sekarang ni. Kalau dulu billboard gambar still sahaja, sekarang ni dah ada billboard TV dekat tepi highway. So dah ada dalam bentuk video, kita boleh tengok dalam bentuk video. So message yang disampaikan lebih mudah untuk kita faham, ataupun lebih menarik kita untuk tengok dia punya iklan, lebih menarik kita untuk beli produk dia. Kemudian dekat school, educational software can be developed to enrich the learning process. So dekat education ni sekarang ni, yang kita tengah pakai sekarang ni, saya tengah guna untuk ajar awak ni, ini adalah multimedia application. Saya guna PowerPoint, saya guna Microsoft Teams, awak dengar suara saya, awak nampak saya. So itu elemen multimedia bergabung menjadi satu multimedia application, multimedia interaktif. Dekat rumah, okay, sekarang ni pun awak dekat rumah gunakan dalam bentuk education. Dekat TV, tu TV awak adalah salah satu multimedia application. Awak boleh tengok cerita, awak boleh kontrol nak tengok channel apa. Cuma awak tak boleh kontrol lah cerita tu nak pause ke, nak forward ke, kecuali yang record. Kemudian dekat public place, multimedia will become available at stand-alone terminal or kiosk to provide information and help. So dekat public place, contoh kalau awak pergi shopping complex, ada monitor TV yang awak boleh tengok information ataupun iklan produk-produk. Dekat escalator, ada touchscreen monitor yang awak boleh tengok kedai dekat mana, floor nombor berapa kedai. Contoh awak nak pergi kedai Starbucks, awak boleh tengok information dekat situ, boleh klik, boleh search dekat mana kedai Starbucks tu. So itu multimedia elemen yang digunakan, ataupun multimedia application yang digunakan di public place. So example of multimedia application, tadi dekat mana digunakan. So contoh multimedia application pula yang ada, kita gunakan digital video editing and production system. Itu adalah satu application multimedia video editing. Electronic newspapers and magazine. So application dia digunakan dekat newspaper. So sekarang ni paper ada yang dah buat online. So dia lebih interaktif lah, awak boleh kontrol dia. Kalau awak beli paper biasa, dia tak interaktif. Kalau awak tengok yang online punya, dia interaktif. Awak boleh kontrol nak tengok page berapa. Kemudian games. So games yang awak main adalah salah satu multimedia application. Yang biasa main PUBG, kaki PUBG ada kan. So yang main PUBG, so itu adalah multimedia application. Awak boleh berborak dekat situ, ada banyak, boleh main tembak-tembak, boleh kontrol, okey. Kemudian groupware. Groupware ni tadi macam groupware ni lebih kurang macam Facebook. Facebook sebenarnya dalam kategori groupware. Bermaksud dalam tu awak boleh grouping, ada group, awak ada friend list, dah boleh tengok macam-macam dalam tu. Itu dalam kategori groupware. Home shopping, Shopee, Lazada, itu adalah multimedia application. Awak boleh search dia, boleh tengok gambar, ada video dalam tu. Interactive TV. So sekarang ni yang ada smart TV, boleh sambung network terus kat TV, boleh buka YouTube, boleh buka Netflix dekat situ, betul. Kemudian ada multimedia courseware. So multimedia courseware ni dah jarang dah ada. Dulu sebelumnya ada teknologi yang sekarang dia buat dalam bentuk CD untuk pembelajaran. So CD pembelajaran tu ada video dalam tu, ada nota dalam tu, kita boleh explore dalam tu. Kemudian video conferencing. So macam sekarang ni sebenarnya salah satu daripada video conferencing lah. Kita boleh face to face dekat webcam ni dalam online system. Kemudian video on demand.
Contoh yang ada Netflix ataupun kalau Astro video on demand dia. So Netflix kita boleh langgan. Kita langgan account tu, kita boleh tengok video tu pada bila-bila masa yang kita nak. Dan kita boleh tengok macam-macam movie. Kita boleh forward, boleh rewind, boleh tengok balik. So itu contoh multimedia application. Multimedia system karakteristik. So karakteristik apa yang kita panggil satu multimedia system tu, dia mestilah must be computer control. So bila kita panggil multimedia system, mesti computer control. Ataupun sekarang ni awak ada smartphone, handphone, smartphone tu kita boleh control dengan smartphone tu. Kemudian all multimedia component are integrated. So semua multimedia component yang 5 tadi tu, text, grafik dan image, animation, video dan audio tu integrated, masuk dalam satu, the combine, dan kita boleh control dia. Contoh kalau awak tengok movie, so semua ada dalam tu. Ada audio, ada text, apa semua dalam tu. Kita boleh dengar serentak, tengok serentak. So the interface to the final user may permit interactivity. So interface terakhir dekat final end user, contoh final end user tu pengguna lah, mesti interaktif. Macam Facebook, dia punya company Facebook ada designer dia, ada dia punya programmer dia untuk develop sistem Facebook tu, dan bila dapat kat kita, kita pakai tu, dia interaktif. So information must be represented digitally. So bila dia computer control, dia mesti dalam bentuk digital lah. Maknanya dalam skrin tu kita boleh tengok. Kalau bukan digital, macam dia print, awak beli majalah, awak beli buku, itu bukan digital. Digital kita tengok secara digital. Tengok dekat TV ataupun tengok dekat PC. Okay, overlapping technologies. So different branch of multimedia grow together because of new upcoming multimedia technology and application. So setiap elemen multimedia, setiap bahan multimedia yang kita buat tu ada perubahan teknologi daripada zaman sebelum ni ke zaman sekarang. Teknologi sekarang yang kita ada ni mungkin tahun depan ataupun tahun yang akan datang dah berubah. Ada perubahan teknologi. Contoh kalau dulu, kalau video hanya ada dalam format MP4 sahaja. Kalau nak tengok video dalam format MP4. Sekarang ni dah ada macam-macam format. Ada format MOV, ada format MKV. So itu yang kita panggil overlapping technologies. Contoh awak ada satu player, Windows Movie Player. Mungkin sebelum ni Windows Movie Player hanya boleh buka format MP4. Kalau ada format MOV ataupun format MKV, Windows Media Player tak boleh. Kena guna player lain. Contoh player apa? VLC, baru boleh buka player lain. So sekarang ni bila dah teknologi tu dah ada, so setiap kita panggil plugin ataupun decoder ni, movie player VLC dah membenarkan video format lain untuk kita play. So itu kita panggil overlapping teknologi. So itu sahajalah untuk chapter 1. Overlapping teknologi adalah yang terakhir dalam topik chapter 1. So itu yang tadi, yang last dalam chapter 1. So kita saya akan sambung untuk minggu hadapan untuk chapter 2. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye.